menyaksikan ikrar daripada TNB terhadap kita ikrar integriti, yang mana TNB memberi komitmen yang tinggi untuk kita sama-sama memerangi rasuah, baik di peringkat anggota kerja maupun di kalangan vendor-vendor TNB. Jadi ini adalah satu program yang menzahirkan komitmen semua anggota kerja TNB, baik daripada pengurusan atasan sehinggalah keseluruhan anggota kerja TNB, yang menzahirkan komitmen anggota kerja untuk sama-sama memerangi rasuah. Dan kita amat berterima kasihlah kepada SPRM yang telah memberi kita berbagai-bagai bantuan daripada segi kita memberi latihan, memberi kita tunjuk ajar dan sebagainya, supaya kita sama-sama dapat membantu untuk mengurangkan, malah jika boleh kita dapat terus tidak ada unsur-unsur rasuah di dalam syarikat dan juga di dalam TNB. Okey? Soalan boleh tanya Datuk Ajar. Ya, lapas ikrar integriti ini penting kerana ia menunjukkan satu komitmen yang jelas dan pendirian yang jelas oleh TNB untuk memerangi rasuah dan menegakkan integriti dalam segala urusan organisasi TNB ini. Sama penting juga ialah pelaksanaan ikrar integriti itu. So dari segi pelaksanaan perlu ada dasar-dasar yang jelas tentang memerangi rasuah dan memelihara integriti dalam jabatan ataupun organisasi. Yang keduanya ialah menjalankan program-program kesedaran dan penghayatan di kalangan pegawai dan kaki tangan TNB. So dalam konteks ini SPRM akan bekerjasama dengan TNB untuk melaksanakan program-program bagi meningkatkan kesedaran tentang apa itu rasuah, sebab salah satu integriti yang diikrarkan tadi ialah mengenai memerangi rasuah. Jadi untuk memerangi rasuah, mereka kena tahu apakah itu rasuah, dan apabila mereka tahu rasuah, mereka tahu nak mengelakkannya. Selain dari itu juga kita juga akan melatih mereka dari segi bagaimana nak melapor rasuah, apa saluran-saluran yang boleh mereka gunakan untuk melapor rasuah, dan bagaimana mereka boleh memperketatkan dari aspek pencegahan tentang memperkukuhkan kawalan dalaman dari segi sistem dan prosedur, supaya tidak ada kelemahan yang wujud yang boleh membuka ruang-ruang kepada berlakunya rasuah. So dua aspek inilah kita akan bantu, dari aspek melaksanakan program latihan yang akan dikenalikan di Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, dan juga program pencegahan di mana kita memberi khidmat nasihat tentang memperbaiki sistem dan prosedur. TNB has been chosen as a benchmark for implementation of the pledge among government-linked companies, right? But they were picked by, was it by the MECC or? No, I think what happened here is that we started the initiative to work together with SPRM I think about more than 5 years ago. I think in our effort trying to reduce the so-called unhealthy practices within the organization, what we have done is that we have been working not just preventing our people from taking bribes, but also we also work together with SPRM to also catch people who want to give bribes. So I think that is the main thing. I think in terms of catching people taking bribes, that's quite normal practice. I think that's what SPRM has been doing in the past. But what we are doing now, we are going one step higher, that is to catch people giving bribes. Not only catching the taker, but now we are going to catch the givers. The corporate integrity pledge it has been encouraged, MACC has encouraged the private sector to adopt it. And TNB has been chosen to be the benchmark for the implementation, right? Yeah. Who chose the TNB? Was it MACC?
Tadi Datuk Seri ada mention, kita memang dah kerjasama sebelum ini. Ya, dah lama. Jadi dalam masa kita berbincang dan melaksanakan bersama program-program pencegahan rasuah, so timbul idea tentang menandatangani satu ikrar integriti korporat. Maka dia persetujui. It's just because ni satu kerja yang bersama. Jadi siapa minta siapa tak timbul. Sebab kerjasama tu dah timbul dah 5 tahun yang lalu. So the idea just pop up. And then TNB ambil inisiatif sendiri untuk mengadakan majlis menandatangani ikrar integriti ini. Dan kerana kerjasama ini dari segi statistik SPRM, kita berjaya menangkap ramai pemberi rasuah kepada kaki tangan TNB. Because of this kerjasama, kaki tangan TNB banyak melaporkan rasuah kepada SPRM. Macam tahun lepas. Tahun lepas kita menangkap 20 orang yang memberi rasuah kepada kaki tangan TNB. Dan tak ada tangkapan ke atas kaki tangan TNB sebab mereka melapor kepada kami. Tak ada tangkapan. Untuk tahun ini 2011 kami menangkap 15 orang pemberi rasuah kepada kaki tangan TNB. Dan tidak ada kaki tangan TNB ditangkap kerana menerima. So this is hasil kerjasama over the 5 years yang kita dah buat tu. Dan kempen kita bersama TNB perangi pemberi rasuah itu mendatangkan hasil yang positif, di mana kita menangkap semua pemberi. Hasil laporan daripada kaki tangan TNB. Dengan penubuhan jawatan Ketua Eksekutif khas SPRM dan berdasarkan hasil rasuah, berdasarkan laporan hasil serta laporan serta diraja terhadap kematian Teo Beng Hock, apa pandangan SPRM dapat mengurangkan lagi kes-kes rasuah ke bagaimana? Saya fikir saya nak bercakap hanya mengenai integrity pledge. Sebab kita nak promote integrity pledge, corporate integrity pledge ini supaya dia berkembang kepada other GLCs. Saya tak nak masuk isu yang di luar tu, yang lain daripada integrity pledge. Berkaitan dengan ucapan Datuk Seri. Berkaitan dengan pelantikan anggota SPRM yang telah pencen ke dalam GLC itu macam mana? Itu untuk membantu program-program pencegahan, sebab orang-orang yang telah bersara daripada SPRM adalah orang-orang yang berpengetahuan luas dan mempunyai skill-skill tertentu, sama ada dari aspek siasatan, iaitu penguasaan, pencegahan, ataupun dari aspek pendidikan. Jadi elok diambil orang-orang begini untuk membantu melatih dan membimbing mana-mana bidang yang diperlukanlah, supaya kita dapat memperbaiki sistem dan juga mendidik kaki tangan supaya ada kesedaran yang tinggi dalam usaha mencegah rasuah. Yang perbincangan dengan pihak kerajaan untuk melahirkan macam polis bantuan kan, supaya boleh melatih mana-mana orang yang berpencen, untuk Putrajaya sendiri boleh melantik orang dalam GLC sendiri untuk jadi pegawai SPRM tu macam mana? Kita tak ada. Pelantikan dibuat oleh organisasi berkenaan. Cuma mungkin ada persefahaman dua hala antara pihak SPRM dengan pihak GLC berkenaan. Jadi kita hanya menghantar pegawai untuk ditempatkan di GLC berkenaan bagi membantu bidang-bidang yang diperlukan lah dalam usaha mencegah rasuah. Usaha SPRM nak kembangkan segala benda ni susah lah bila ada dua kes yang sebelum Teo Beng Hock dengan Mak Syahwani dia menjejas lah usaha-usaha. Tak ada, itu kes yang berbeza. Sekarang ni usaha kita ialah ke arah untuk mencegah sebelum rasuah itu berlaku. Jadi memastikan sebelum perbuatan rasuah atau penyelewengan berlaku, kita perlu perhebatkan aktiviti pencegahan dan pendidikan. Jadi penerimaan orang yang menerima tak ada, mereka profesional. Tidak ada dua kes. Mereka dapat membezakan antara operation, kes isu yang bukan pencegahan dengan isu pencegahan. Dia profesional tu untuk identify. Itu tidak mengganggu. Tak ada mengganggu lah, tak ada. Meningkat atau menurun? Tak ada. No, because niat diorang nak mencegah rasuah. To reduce corruption dalam corporate masing-masing.
So tak ada kaitan langsung dengan isu Teo Beng Hok. Yalah, kepercayaan orang tu bila ada jadi dua kes setengah orang, dia nak bekerjasama dengan dia tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Mereka masih menaruh keyakinan kepada SPRM untuk mendapatkan khidmat nasihat kami dan juga apa-apa bantuan dari segi latihan yang boleh kami berikan. TMB kita This is bukti lah. We give full confidence kepada SPRM, ya. Kita merasakan dengan kerjasama ni bukan sahaja kita dapat mengurangkan kes-kes rasuah, tetapi juga memberi kesedaran. I think that what is important is for us to create the kesedaran di kalangan anggota kerja dan juga vendor-vendor TMB bahawa TMB committed ke atas trying to reduce unhealthy practices within the organisation. So I think we have full confidence in SPRM in assisting us to give that. I think saya rasa perkara itu tidak perlu dipersoalkan. Antara kes yang banyak berlaku rasuah dalam bahagian electrical sendiri, apa kes yang paling selalu berlaku rasuah? Paling banyak sekali kes-kes yang melibatkan TMB adalah sekarang ni pun perkara ni masih panas di dalam di Surat Khabar adalah apabila kita mendapat pengguna-pengguna yang kita kata mengguna elektrik secara curang. Kita tak kata curi, secara curang. Jadi apabila ada kes-kes pengguna yang menggunakan elektrik secara curang tu, jadi kita apabila dapat menangkap pengguna-pengguna yang menggunakan elektrik secara curang ni tadi, what we call the tampering of meter tu tadi, so kita akan ada back billing. Jadi setengah-setengah tu bila back billing tu maksud dia yang mana dia telah kita percaya bahawa mereka ni telah tamper meter tu. Jadi kita buat back billing, kadang-kadang mencecah puluhan ribu. Jadi untuk menutup kes-kes tersebut, mereka cuba memberi sogokan kepada kita punya enforcement officer supaya tidak membuat kes tersebut ataupun tidak melaporkan kepada syarikat bahawa berlakunya kes-kes kecurangan tersebut. Jadi itu merupakan kes-kes yang banyak sekali kita terima, yang mana pengguna-pengguna cuba memberi imbuhan kepada enforcement officer kita supaya tidak buat kes terhadap kecurangan mereka mencuri elektrik. RM20,000 biasa berkaitan dengan organisasi. Mana? Biasa berkaitan dengan organisasi ke? Tidak semestinya organisasi, tapi kebanyakannya melibatkan syarikat lah. Mungkin syarikat-syarikat ataupun kilang-kilang yang mana pengusaha kilang-kilang tersebut ya, untuk orang kata menutup kes mereka cuba memberi sokongan kepada anggota kerja. After practicing all these things, go through about 5 or 4 years, of course we can see the result in terms of savings by these implements of e-procurement. So how the result from the financial side? Daripada financial tu kita we cannot quantify lah, because what people report to us and what people yang apa banyak dia nak bagi semua tu kita tak ada lah. Tapi daripada segi statistiknya kan, pada tahun 2009 kita ada 9 tangkapan melibatkan nilai sogokan yang cuba diberikan oleh orang awam sebanyak 70,000. 2010 18 tangkapan yang cuba memberi sogokan sebanyak 186,000. Jadi this amount is big amount kan. Jadi mungkin setengah-setengah anggota kerja yang mungkin ni, tapi saya alhamdulillah lah di TMB anggota kerja memberi komitmen yang tinggi lah untuk kita tidak menerima temptation daripada ataupun sogokan daripada pengguna-pengguna. Jadi pada tahun ini sahaja 12 tangkapan yang melibatkan nilai sogokan sebanyak 124,000. Jadi kalau secara purata 12 tangkapan 124,000, setiap satu kes lebih kurang 10,000. Jadi kadang-kadang itulah amat orang kata kita merasakan program pencegahan kita ni very effective. Kalau tidak just imagine 10,000 kan, kadang-kadang boleh gelap mata juga kan. Kan, tapi sebabkan oleh effectiveness yang kita bekerjasama dengan SPRM tu tadi, walaupun nilai yang ditawar tu begitu tinggi, tapi anggota kerja sanggup melaporkan kepada majikan supaya tindakan diambil kepada pengguna yang cuba memberi sogokan kan, because the effectiveness of the prevention tu tadi. Tak ada nilai kerugian? Kerugian tak ada lah, kita tak ada.
Jadi ada kerugian yang kita kira tadi, yang 2 kes tadi. Kalau sekiranya tuntutan kehilangan hasil tu tadi lebih kurang dalam 30 juta. Kes yang mana? Yang tadi, yang daripada 2 tahun 2010 dan 2009 tu tadi, kan, ia melibatkan hampir 30 juta punya claim. Datuk Ajar, nampak kami apakah JSC antara JSC ni yang berkesan dalam usaha nak berani rasuah ni, TNB one of the models ke, ataupun can we say that they are leads in terms of preventing this fraud ni? Macam mana dia nampak? Saya percaya dari segi usaha-usaha dalaman oleh JLC AJLC ni, mereka ada langkah-langkah kawalan dalaman. Cuma kami dengan TNB ini bekerja rapat. Kedua-dua pihak bekerja rapat untuk sama-sama mencegah rasuah. Yang lain-lain tu dia ada usaha sendiri. Dan kita pun ada juga buat dengan JLC lain, macam kita ada juga dengan Telekom. Cuma dengan TNB ni, JLC yang pertama kita adakan usaha sama mencegah rasuah. Kemudian diikuti dengan JLC lain. Kita ada buat dengan Telekom, dengan Saimdabi, dengan Prasarana dalam projek MRT. Kita, because di TNB, what we have done is I think we are the first JLC yang get help daripada SPRM, yang mana anggota kerja still a serving officer be seconded to TNB to head our security and intelligence unit. Ada. Pegawai SPRM ditempatkan, dipinjamkan ke TNB. Masih serving officer dah. 5 tahun dah. Bukan dia berhenti. Dia masih serving officer of SPRM, tapi dipinjamkan ke TNB. Kalau JSC tu, JSC yang terlibat dengan rasuah tu ni, sekarang yang mana satu? Kita tak buat ranking macam itulah. Tapi kita adalah aduan yang kita terima, dan antaranya aduan di JLC lah. Yeah. That's right. On another note, okay, with the announcement of the weaker result for TNB's quarter, it's actually, if you look at your share prices, actually it's been really low, 6 ringgit 12 cents as of the afternoon. So how do you see this going forward? And you did say that you expect the fourth quarter results to be better. And do you think the overall financial year 2010, do you see you're on track for the target? I think that what happened during the third quarter is exceptional. Because why I say that? Because during the third quarter, we have this acute or severe gas shortage. And that gas shortage has resulted in us having to procure alternative fuel, which costed Tenaga about 1.3 billion. That is the one that dragged the financial result of Tenaga to a loss of 440 million. Without that 1.3 billion losses, additional costs due to we have to burn alternative fuel, we should be making profits. In fact, we should be making about 400-500 million more profits. Do you say that you're actually on track for your target for financial year 2010? No. Overall? Making profit for the year, yes. We are quite confident of making profit for the whole year. But to say that we will be repeating the result of last year, no, definitely not. What if coal price continues to rise in the fourth quarter? So how do you plan to keep pushing? I think looking at the result of the third quarter, even at the high price of coal, we can still absorb the additional costs. The reason, like I said just now, why it was a loss last quarter is primarily because of we have to use this alternative fuel that is using distillate and oil. That alone costs us 1.3 billion. But coal, yes, coal prices is still on the rise, but still manageable as far as Tenaga, because again, like I have said earlier, ringgit also strengthened against US dollars, so that helps to cushion the increase in coal prices. This week, I mean, with this financial year ending in August, how do you foresee the first quarter of your? I cannot tell you how much profit we're going to make. How do you foresee the financial year 2012 going to be? It's going to be 12? better than what do you have? Better than 12. Better than 11, definitely. Yes. Because I think the reason. 2010 or? Don't think so. I don't think so. The only benefit we get from 2012 is because of we have the 2% base tariff revision. That will somehow help 2012.
basically to, not to say completely, but partially cushion the increase in coal prices. I mean, the decrease on this profits margin, do you see about 5, can we put it 5%, the decrease of the profits, profit margins? The decrease of profit for this year compared to last year? No, more than, surely more than 5%. When I give you the percentage, then you know what is the figure. Never mind. Okay, thank you very much. Thank you.